Tuan-tuan tengoklah ni, cerita kita ni tak kenal Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita ni tuan-tuan buat ibadat kita depan orang dengan belakang orang lain. Lain cara ibadat kita depan orang, belakang orang. Lain. Sallallahu alaihi wasallam. Walhal kita menghadap Tuhan yang sama. Tuan-tuan semayang seorang-seorang, tuan-tuan menghadap siapa? Allah. Tuan-tuan pergi masjid duduk semayang ramai-ramai, tuan-tuan menghadap siapa? Allah. Tapi pasal apa ibadat kita di rumah dengan ibadat kita di tempat orang ramai-ramai berbeza? Pasal apa? Pasal pada zahirnya kita menghadap Allah, tapi hatinya tidak. Sebenarnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita masih terkait dengan siapa yang duduk di sekeliling kita, mempengaruhi urusan ibadat kita. Pasal apa? Sebenarnya kita tak kenal dengan siapa yang kita sembah. Dan pasal apa kita di luar kita masih melakukan maksiat waktu kita duduk seorang-seorang? Tuan-tuan tengoklah ni, sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak kita tuan-tuan tengoklah. Duduk di rumah kita, dia nak pergi sekolah dia pakai tudung. Ni saya tengok mata dengan mata kepala saya sendiri. Dia pakai tudung elok, dia keluar pada rumah dia, selagi dia duduk dalam pagar, lagi dia duduk dalam pagar rumah dia tu, tudung duduk atas kepala dia. Dia pergi sekolah ni. Dia keluar pada pagar, dia buka pintu pagar tu, dia boleh cabut tudung dia, dia masuk dalam beg dia, dia kayuh basikal dalam keadaan dia tak pakai tudung, sampai sekolah dia pakai tudung balik. Pasal apa anak kita buat macam tu? Pasal subhanallah kita tak didik dia dengan kenal Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia berasa dia kena buat tu bila ada orang duk tengok dia. Sebab tu tuan-tuan subhanallah berapa ramai orang yang mengandung anak luar nikah. Lah ni subhanallah. Saya duk pergi dekat banduan, saya duk mengajar dekat banduan tuan-tuan sekalian. Setiap kali saya masuk dekat tu mesti ada orang perempuan yang duduk dekat dalam tu, banduan baru yang pregnant. Minggu lepas saya masuk, ada lagi budak perempuan pregnant, ada lagi budak perempuan pregnant apa? Pregnant luar nikah. Tu kena tangkap khaluat lah tu. Duduk dekat dalam yang boyfriend tinggal, yang boyfriend dia pun kena tangkap dua orang. Boyfriend bayar, dia tak nak bayar dekat perempuan. Sebab tu saya duduk kata selalu perempuan ni, orang lelaki dia akan bayar kat dia sajalah, bukan bini dia. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Hari tu seorang-seorang tuan-tuan baru bersalin 2 hari. Salin, dia duduk dalam penjara. Ustaz ni anak saya ni alhamdulillah comelnya berapa hari ni? Baru 2 hari. Ya Allah, Ustaz boleh tak Ustaz? Tengah duduk cakap gitu muka duduk orang. Saya kalah bab tu. Bila dia nak cakap je muka ada satu macam nak teriak-teriak tu kita kalah tu. Ustaz, anak saya ni tak ada nama lagi Ustaz, tolong Ustaz bagi nama anak saya. Allah Rabbi. Siapa bagi nama? Ustaz tolong doa kat anak saya nak. Ya Allah, insya-Allah saya pun doa, saya pun tahniah anak dia. Tuan-tuan muslimat, saya duduk terbayang apa? Bayang dia bersalin dalam keadaan mak ayah dia tak ada. Dia bersalin dalam keadaan suami dia tak ada. Dia seorang-seorang antara hidup dan mati. Siapa pun tak ambil tahu. Mak ayah buang pasal apa? Pasal duduk dalam penjara. Pasal apa? Pasal buat maksiat. Pasal duduk berkhalwat apa semua. Tuan-tuan, dia tak akan jadi benda ni kalau dia kenal Allah. Tidak. Kita duk ajak anak kita macam tu. Ni, pergi semayang cepat. Tak maulah nak tengok Ultraman. Mana ada kita kata, tengok Ultraman apa? Tunggu saya ayah hang balik sekejap hang jaga. Lepas tu bunyi motor ya dia, bunyi motor dia, lompat semayang tu, Allahu Akbar, wuduk pun tak ada. Pasal apa? Pasal kita ajak anak kita untuk takut dekat ayah dia, bukan takut dekat Allah. Kita duk ajak anak kita untuk takut dekat orang, bukan takut dekat Allah. Sepatutnya kita kata apa? Ayah hang ada ke, ayah hang tak ada ke, siapa ada ke, siapa tak ada ke, orang tengok ke, orang tak tengok, ingat Allah duk tengok hang. Sifat ahsan anta abudallaha ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Itu kena pasak dalam hati anak kita tu daripada kecil sampai dia besar. Dan kena pasak dalam hati kita daripada kita kecil sampai kita besar. Apa dia? Alam setiap perbuatan, sama ada orang tengok kita atau orang tak tengok kita, Allah tetap melihat kita. Tak ada ruang untuk kita buat maksiat. Ada seorang lelaki pergi mengadu kepada Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim bin Adham tentang dosa yang dia tak boleh nak tinggal. Kita ni kan, semua kita ni mesti ada satu dosa, satu perangai yang kita susah nak buang. Perangai jahat kita daripada kecil dulu sampai ketua ni, ada benda satu yang melekat sungguh dengan kita ni, payah sayang sangat nak buang ni. Ada tuan-tuan, masing-masing ada, tak payah duk cerita. Dia duk angkat tangan, abang saya perangai saya macam ni, tak payah duk cerita kat orang, malu kat orang. Aib. Ada satu benda, dia ni pun satu benda macam tu. Dia duk pergi mengadu kat Ibrahim bin Adham.
Dia kata, wahai Ibrahim bin Adham, saya ni boleh tak saya nak minta satu? Saya nak buat semua amalan semua saya nak buat. Cuma satu ni dosa ni kalau boleh biar saya boleh buat. Dan Allah tak kira dosa dekat saya. Boleh tak? Boleh tak? Tuan-tuan boleh bayang tak? Ni cerita orang ikhlas sungguh ni. Dia nak jadi baik tapi satu amal tu dia sayang nak lepas ni. Boleh tak kalau saya nak buat juga dosa ni tapi Allah tak kira dosa? Ibrahim Adham kata apa? Boleh? Boleh. Allah tuan-tuan seronok pula. Tuan-tuan mesti nak tahu je. Boleh lagu mana? Kok lah boleh terpakai. Yang pertama dia kata apa? Kalau hang boleh buat yang ni, kalau hang boleh buat yang ni, kalau hang boleh buat salah satu daripada 5 ni, maka kamu buat dosa tu. Allah tak kira dosa. Apa dia? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu nak makan kan? Rezeki kan Allah bagi, kamu pergi cari rezeki yang bukan Allah bagi. Kalau kamu nak makan, pergi cari rezeki yang bukan Allah bagi. Dia kata, macam mana nak cari rezeki yang Allah bagi? Semua rezeki Allah bagi. Macam mana kamu nak buat dosa sedangkan kamu duk makan rezeki yang Allah bagi? Yang kedua yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu nak buat dosa, kamu salli ala sayyidina Muhammad, kamu duduk salli ala sayyidina Muhammad, pi duduk di tempat yang bukan tempat tu milik Allah, pi cari tempat lain. Kita mana nak cari semua tempat milik Allah pun, duduk tak mana pun milik Allah, duduk planet luar pun milik Allah juga. Macam mana kamu nak buat maksiat sedangkan kamu makan rezeki Allah, kamu duduk di tanah milik Allah, macam mana kamu nak buat maksiat dekat dia? Kemudian yang ketiga ni kok boleh buat. Apa dia? Kamu pi cari tempat yang orang tak nampak. Dia kata apa? Memang nak buat lagu tu pun. Kita pun nak buat orang yang lagu tu lah. Pergi buat maksiat, pergi duduk tempat orang tak nampak. Dia kata, bukan setakat orang tak nampak, Allah pun tak nampak. Kita mana nak cari tempat yang Allah tak nampak? Semua tempat Allah nampak. Maka macam mana kamu nak buat maksiat sedangkan kamu makan rezeki Allah, kamu duduk di atas tanah milik Allah, kemudian kamu duduk dalam keadaan semua urusan kamu Allah nampak, macam mana kamu nak buat maksiat? Yang keempat ni kot boleh. Apa dia? Kalau kamu nak buat maksiat tu, kamu suka buat maksiat tu, tiba-tiba malaikat maut mai dekat kamu kata apa? Minta tangguh sat, boleh tak? Nak? Malaikat maut mai kata apa? Tunggu saat malaikat, kita kira tahun depan ke, dalam bulan depan ke, apa saat nak taubat apa semua dulu, boleh bincang dengan malaikat maut macam tu. Okey. Kita macam manalah nak minta macam tu, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan dipercepatkan walau satu saat, dan tidak akan diperlambatkan walau sesaat, dan tidak akan dipercepatkan walaupun sesaat. Tak boleh lah. Macam mana kamu nak buat maksiat? Kamu makan rezeki Allah, kamu duduk di tanah milik Allah, kamu tak boleh sembunyi daripada penglihatan Allah, dan malaikat maut boleh mai ambil daripada kamu dalam keadaan kamu tak boleh nak berbincang dengan dia. Macam mana kamu nak buat maksiat? Dan yang kelima, salli alaihi Muhammad, apa dia? Yang kelima, nanti kalau malaikat azab main nak tarik kamu, lempak pi dalam neraka disebabkan perbuatan maksiat kamu boleh bagi tahu dekat malaikat azab tu, tak mau. Malaikat mau main nak seret dia, nah pi masuk dalam neraka, kata apa? Tak rak mau Kalau boleh cakap tak rak mau macam tu dekat malaikat, buat maksiat tu, confirm tak boleh buat. Dia kata, subhanallah, aku bertaubat di atas dosa-dosa aku, tidak ada satu pun yang akan mampu untuk aku buat demi untuk melakukan dosa tu. Cerita dia kenal Allah. Bila kenal Allah, kita akan kekal dalam ibadat, dan kita akan salli ala sayyidina Muhammad, tidak akan melakukan maksiat. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah ikut suka kamu. Kalau kamu tak malu, buat ikut suka. Ini cerita orang kenal Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Malu ni kata ulama, salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama dia mai cara fitrah. Mai cara fitrah ni macam mana? Memang daripada kecil kita beranak-beranak ada sifat malu dekat dalam kita. Ulama sebut, kalaulah sifat malu ni kita bawa sampai ketua, maka kamu akan jadi orang yang paling baik dan paling soleh. Sifat malu yang Allah install siap-siap dalam tubuh badan kita ni, kalau kita boleh bawa sampai tua, kita akan jadi orang yang paling baik. Sebab sifat malu yang Allah masuk kat dalam kita ni sempurna elok dah.
Cuma apa? Bila kita makin besar, kita terpengaruh dengan orang sekitar kita. Kita terpengaruh, maka sifat malu tu makin hilang. Kita makin duk buat dosa. Mula-mula buat dosa rasa malu. Tapi makin buat, makin hilang sifat malu tu. Faham tak ni? Yang kedua, kata ulama, sifat malu yang terbina dengan usaha. Terbina dengan usaha. Usaha macam mana? Usaha untuk kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah ni? Duk mengaji lah. Dulu-dulu waktu tak mengaji, ya Allah, tak malu, buat ikut suka. Apa dia nak buat ikut suka dia? Ingat tak zaman tu muslimat rambut macam tu kat limah tu. Zaman pakai skirt pendek, wah. Faham tak? Zaman kita duk pakai selok dengri, kasut tinggi. Nak salih alaihi wasallam. Waktu tu kita buat apa kita suka. Kita bukan segan malu apa pun. Siap tulis dalam Facebook lagi, siap tulis WhatsApp lagi, pi disco. Ambil gambar depan disco lagi, post semua tu. Salih alaihi wasallam. Ambil grup. Duduk dekat atas meja, duduk di meja dalam disco, duduk karaoke apa semua. Tunjuk kat orang semua. Sikit pun tak malu. Pasal apa tak malu? Sebab dia sangat jauh daripada Allah dan dia tak kenal Allah. Tiba-tiba Allah bagi hidayah, boleh main masjid dah, boleh main kuliah dah. Dia mula letak ketayak atas kepala, boleh mula ikat-ikat serban sengit-sengit. Ha nak? Waktu tu dah mula malu dah sikit. Dah kenal Allah, mula malu dah sikit. Malu yang macam mana? Malu, mula-mula peringkat dia, malu buat maksiat depan orang. Tapi belakang orang, buat lagi. Tu pengkira okey dah sikit tu. Tuan-tuan tahu tak lah ni? Kalau Facebook tu dia akan keluar balik memori 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Tahu tak? Today 5 years ago. What happened today 5 years ago? Duk karaoke. Macam tu. Ni ketayak atas kepala dalam ni. Gambar keluar balik tengah duk menyanyi lepas tu. Tuan-tuan kelang kabut cari nak sembunyi, tak mana nak hide, tak mana nak delete lagu, mana kelang kabut takut orang tengok. Kawan-kawan game masjid semua tengok keluar balik gambar tu. Buah gambar terkejut. Allah Rabbi salli ala Muhammad. Tuan-tuan, mula meninggalkan maksiat di depan orang. Belakang orang buat lagi. Tapi makin duk mengaji lagi, dah makrifah dengan Allah, makin kenal dengan Allah, mula tuan-tuan meninggalkan maksiat. Bukan hanya di belakang orang, bukan hanya di depan orang, belakang orang pun mula tinggal maksiat dah. Waktu ni sifat ihsan dah mula masuk dalam diri dia. Maksiat bukan hanya buat depan bukan hanya meninggalkan maksiat di depan orang, belakang orang pun dia dah tinggalkan maksiat. Kita harap kita duk level tu lah ni. Kita harap dulu. Tapi duk berasa baru duk level 2 lah ni. Duk berasa macam tu. Belakang-belakang orang duk buat agak kadang-kadang. Ada lagi perangai-perangai lagu tu. Faham tak kita? Sepatutnya lah ni duk mengaji ni, kita ni mengaji dah berapa tahun dah duk sila depan tok guru ni tuan-tuan. Sepatutnya belakang orang pun tak buat maksiat dah. Jaga. Ingat Allah duk tengok dia. Faham? Mai lagi peringkat lebih tinggi tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia malu. Malu apa? Malu untuk meninggalkan kebaikan sebab malu kepada Allah. Sembahyang sunat, aku 2 rakaat tahajud pun tak buat ni, malu ke Allah. Malu ke Allah. Tahajud pun tak boleh nak buat, Allah bagi nikmat macam-macam, tahajud pun tak boleh nak bangkit, malu ke Allah. Faham tak? Ni sembahyang sunat 2 rakaat ni, subhanallah, lepas mayang nak bangkit 2 rakaat mayang, mula berasa macam nak bangkit terus yo. Tapi malu ke Allah. Allah bagi aku boleh main masjid, Allah bagi aku main mengaji, tapi tiba-tiba sampai nak bangkit 2 rakaat pun tak boleh ni, malu ke Allah. Bangun sembahyang. Faham tak ni sekarang? Waktu peringkat ibadat tu.